Tragedi kemalangan jalan raya di Segamat yang meragut nyawa 6 sekeluarga pada tanggal 1 September 2023 menjadi kenangan pahit bagi dua beradik yang kini meneruskan kehidupan tanpa ibu bapa dan ahli keluarga yang lain. Adik Abdullah Amiruddin adalah satu-satunya penumpang yang terselamat, namun kecederaan yang dialaminya amat kritikal sehingga menyebabkan koma. Saksikan laporan yang disediakan wartawan Syukri Ibrahim bagi mendapatkan perkembangan terkini adik Abdullah. Proses bedah siasat jenazah 6 sekeluarga yang terkorban dalam kemalangan di kilometer 5 Jalan Segamat Kuantan petang semalam. Sementara itu, remaja lelaki terbabit dalam kemalangan jalan raya yang mengorbankan 6 ahli keluarganya di kilometer 5 Jalan Segamat Kuantan Jumaat lalu masih dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Segamat. Di kilometer 5 Jalan Segamat Kuantan inilah telah berlakunya sebuah kemalangan maut yang telah meragut nyawa 6 sekeluarga. Seorang mangsa yang terselamat iaitu adik Abdullah Amiruddin telah mengalami kecederaan yang parah, namun beliau telah beransur pulih dan kini masih memerlukan rawatan berkala di hospital berdekatan. Tanggal 1 September 2023 merupakan titik hitam kepada Abdullah Amiruddin yang merupakan satu-satunya mangsa kemalangan maut yang terselamat. Kecederaan parah yang dialaminya menyebabkan mangsa koma selama sebulan dan memerlukan masa yang lama untuk kembali pulih sepenuhnya. Kecederaan pada bahagian kepala, kehilangan memori, sementara tulang di tangan kiri dan kaki kirinya memerlukan rawatan susulan di hospital bagi memantau tahap kesembuhannya dari masa ke masa. Nama saya Abdullah bin Amiruddin. Saya lahir dekat Mesir. Umur saya 15. Sakit tangan dengan lutut. Tangan ni tulang patah. Lutut ni tak tahulah masalah dia apa tapi sakit. Sampai tak boleh lari. Saya kena pergi hospital untuk potong balik ni, nak kena betulkan tulang. Kalau lutut ni saya tak tahu apa masalah dia. Tapi sakit tu sakit sangat. Abang kandung Abdullah iaitu Abdul Rahman yang berada di rumah pada ketika kejadian malang itu berlaku, kini akur untuk memikul tanggungjawab yang besar untuk menjaga adiknya setelah kehilangan keseluruhan ahli keluarga yang lain dalam sekelip mata. Usia 19 tahun, Abdul Rahman kini meneruskan pengajian peringkat ijazah dalam jurusan pendidikan sekolah rendah pendidikan Islam. Namun, Abdul Rahman sedar bahawa adiknya Abdullah juga amat memerlukannya di sisi. Sebelum kejadian, mungkin saya rasa macam hidup ni senang lenang. Tak ada senang lenang sangat. Cuma sebab ayah dengan mak ada semua diorang yang tertukar apa yang saya buat, perancangan masa depan. Tapi bila lepas jadi macam ni, semuanya memang kena sayang, kena fikirkan. Jadi saya cuba sampaikan apa yang mak arwah ibu hajat. Dia suruh belajar, sambung belajar. Dia suruh jadi cikgu. Dia kata kita buat pahala ni tak banyak kat situ. Jadi, kalau kita belajar tu sekurang-kurangnya ilmu kita mengalir dekat orang lain. Tentu orang lain mengalir pula ilmu dia dekat orang lain. Masa yang dia baru balik daripada rumah tu, doktor bagi tahu dekat makcik memang dia nak sembuh tu lambat lah. Sebab tengok apa yang doktor bagi tahu, dia kata 50-50, memang susah lah. So dia sampai sini pun dia terbaring apa semua, mata dia tak nampak. Saya tak minta banyak, cuma minta dia cepat sembuh, selalu ada dengan saya. Dia lah adik dan dia abang dekat saya. Kini, Jalan Farid Lapis Darat merupakan lokasi kedua adik-beradik ini tinggal bersama ibu saudara Nurahila Nur Muhammad yang merupakan adik kepada arwah ibu mereka.
Nurahila bertugas sebagai seorang guru di sekolah berdekatan dan antara ahli keluarga terdekat yang menjaga Abdullah sejak kemalangan itu. Abdullah diberi perhatian penuh khususnya didikan agama, malah Nurahila serta suami turut melatih semula hafalan Al-Quran Abdullah. Hari yang saya dapat tahu berita yang meninggal tu, saya telefon suami saya. Saya cakap lah gini kan. Lepas tu suami saya cakap, awak jangan risau, kita bela budak ni macam anak kita sendiri. Itu suami saya cakap. Jadi bila suami kita dah cakap gitu, kita memang dah terima lah. Memang kita terima dia memang macam anak kami sendiri. Memang macam anak saya sendiri. Jadi saya rasa tak ada masalah. Sebab satu, dia dah besar. Even kalau dia tak mampu nak berjalan pun, kami ada. Bapa saudaranya ada. InsyaAllah. Mak saudaranya ada. Pakcik-pakcik pun ada. Semua ada. Saya rasa boleh. Kita boleh bela dia. Sebab satu, ibu dengan abinya memang terlalu baik untuk kita orang. Jadi, inilah masanya kita nak balas balik apa yang dia buat pada kita. Semua. Kan doktor boleh bagi kan, bagi video call, tengok muka dia. Doktor cakap 50-50. Tapi kita nak buat apa? Kita berserah je pada Allah. Kita usaha je lah yang mana mampu. Dan saya pasti insyaAllah dia akan selamat. Dan dia ni macam arwah kakak saya. Memang muka dia macam ibu dia. Jadinya tinggallah seorang ni. Jadi penguat abangnya yang tinggal seorang. Dan abangnya muka abinya. Jadi lengkaplah tu, seorang abi, seorang ibu. Itu yang membuatkan saya, kalau tengok muka dia memang nampak muka kakak saya lah. Kalau nak kata saya dengan kakak saya memang rapat lah, memang rapat. Atas sokongan keluarga ibu saudaranya, Puan Nur Hasila, kini masa depan kedua beradik ini semakin cerah untuk mereka mengharungi kehidupan di masa hadapan. Kini, Abdullah mendapat pendidikan di sebuah sekolah tahfiz yang berdekatan dengan rumahnya. Walaupun keadaan mental dan fizikalnya masih lemah, namun semangatnya yang kuat untuk belajar memberikan sinar untuk pulih sepenuhnya pada satu hari nanti. Sekolah Mahat Tahfiz At-Tanwiriyah di Parit Jawa, Muar, Johor kini menjadi rumah kedua Abdullah dalam menimba ilmu. Tahap kesihatannya semakin baik apabila dilihat ceria bersama rakan sekolah yang memahami peristiwa yang telah menimpanya. Baca je. Kita baca je nanti dapat dah. Kalau sekarang ni kita baru dapat 5 ayat. Surah An-Nazi'at. Sebab kita sakit. Kalau kita selalu baca Quran, kuanti Quran tu tolong kita sihat ke. Nanti kalau baca Quran nanti cepat sikit sihat. Lepas tu bukan sihat je, dapat pahala lagi. Saya nak jadi bomba yang pandai bertarung. Saya nak jadi bomba kat askar tak kisah, tapi yang bahaya-bahaya lah. Saya minat yang tembak-tembak. Contohnya polis. Hajat mak bapak dia orang nakkan agama. Jadi kita orang kan sehabis baik kita akan cuba bantu dia untuk anak-anak jadi orang yang beragama. Itu hajat mak bapak dia. Sebab itu kita hantar ke tahfiz. Kita pastikan agama tu tak lari lah. Cuma kadang-kadang ni saya ni agak keras sikit. Saya tak nafikan. Tanya sikit, dah semayang belum? Tak ngaji belum tu. Sebab ajan mak bapak dia agama, maka kami akan usahakan sejauh mana yang dia boleh buat. Tapi sebenarnya Abdullah ni dia lebih cenderung pada kemahiran. Saya punya anggapan kita hantar dia tahfiz ni untuk terapi otak dia. Itu sebenarnya tagihan. Dan Alhamdulillah saya dapat kerjasama yang cukup baik dengan pengurusan Madrasah Tahfiz Tanwiriyah. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada orang yang banyak bantu kami. Terutama pada adik saya, Cik Wiyati, penyumbang-penyumbang pada Abdullah ni cukup banyak. Ada yang nyumbangkan barang, ada yang nyumbangkan doa, kan? Cukup banyak. Kemuliaan tu Allah buka bila dua-dua orang ni tak ada. Bapa dia dengan mak dia ni orang sederhana, orang biasa.
Saya tak Kalau duduk seorang-seorang nanti kadang-kadang menangis. Sebab teringat arwah ibu dengan arwah abi. Masa nangis tu bersifar. Kokok diorang masuk syurga. Kita rasa ibu dengan abi kita dah masuk syurga dah pun. Sebab akak kita yang bawa. Akak kita seorang hafizah Quran. Dalam keluarga dia lah yang paling pandai Quran. Nurahila sering berkunjung ke tanah perkuburan Parit Limbung Muar bersama Abdullah dan Abdul Rahman bagi menziarahi pusara keluarga mereka untuk melepaskan rasa rindu yang tak terhingga. Dalam setiap kunjungan, harapan untuk mengembalikan memori Abdullah sering didoakan oleh Abdul Rahman yang rindu dengan keceriaan adiknya seperti dahulu. Laporan Syukri Ibrahim 999